Tu nampak kan? Jadi gelap, gambar jadi gelap. Hah? Nama saya. Saya punya nama. Tahu kan? Okey. Hah? Akan surau. Kau nak share? Yang tak datang aku diri. Aku dah kabur ngasih share lah ya. InsyaAllah. Kita mulakan pengajian malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabi rizam sya'ulah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazara al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata walam yakhsha illallah fa'asa ulaka yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Maksudnya hanya saja orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala itulah orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, serta mereka itu mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan mereka tidak takut melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka termasuk daripada kumpulan ataupun golongan yang mendapat hidayah petunjuk daripada Allah. Yang dihormati yang mulia Tuan Imam kita, juga yang mulia Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, Allah taala insyaallah. Alhamdulillah sekali lagi kita dapat bersama malam ni untuk kita sambung kuliah kita, kuliah tauhid ataupun akidah. Kita masih lagi dalam pembahasan perkara-perkara yang membatalkan iman kan. Surah apa tu? Okey, yang ketiga yang termasuk dalam kumpulan yang boleh membatalkan iman ataupun akidah kita, iaitulah mengingkari dan mencela asma Allah. Asma mana nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya Allah. Sifat-sifatnya Allah, sifat-sifat yang wajiblah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan baginya beberapa nama, asma dan juga sifat. Allah SWT dan Rasulnya telah menetapkan baginya, Allah, beberapa nama dan sifat. Maka sesiapa yang menafikan atau mengurangkan apa yang telah ditetapkan oleh
Allah Subhanahu wa taala atau yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah, maka dia menjadi kafir. Siapa yang menafikanlah ataupun mengurangkan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala pada sisinya, atau perkara yang telah pun dinyatakan oleh Rasulullah SAW, maka dia menjadi kafir. Begitu juga orang yang menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang dinafikan oleh Rasulnya. Maka dia termasuk orang golongan yang kafir. Golongan yang kafir. Baik, kita lihat di bawah tu, adapun mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat dan asma-asma'nya, nama-namanya itu ada dua cara. Pertama dengan menidakkan atau menafikan mana-mana sifat Allah Subhanahu wa taala, menafikan ilmunya Allah. Allah Ta'ala itu bersifat apa makna ilmun? Mengetahuilah. Mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Mana satu sifat wujudi. Sifat yang wujud, yang sabit bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang meliputi segala perkara yang terdapat di alam dunia ini. Ala sabilil ihatah, disebut dalam kitab tauhid lain, di atas jalan ihatah, meliputi, dan juga jalan inkishaf, terbukalah, terang jelas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita ni tidak terbuka. Ada benda kita tak tahu, kan? Satu lagi, ilmu Allah Ta'ala ni tidak didahului oleh jahil. Kita didahului oleh jahil. Asalnya kita jahil, lepas tu kita berilmu. Satu hari nanti kita akan jahil semula, dah sampai kepada tingkatan nyanyo, berlupa dan sebagainya. So kita jahil lah semula. Jadi Allah Ta'ala tidak begitu. Dia tidak ada melalui proses-proses begitulah. Allah Ta'ala ada jahil dulu, Allah mengetahui, besok suatu hari nanti Allah Ta'ala lupa balik. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu kita pula didapati dengan cara muktasab. Apa makna muktasab? Usaha dan ikhtiar. Ilmu kita didapati dengan usaha dan ikhtiar. Allah tidak ada muktasab, tidak ada usaha dan ikhtiar. Dan ilmu Allah Ta'ala tidak melalui proses seperti apa tu, suluhil qadim, kan, tanjizi, yang ada ialah tanjizi qadim ya. Yang ada pada Allah Ta'ala tu tanjizi qadim. Sedangkan ini mesti melalui contohnya suluhil qadim, lepas tu tanjizi hadis, lepas tu ta'alluq qabdah, genggaman Allah, lepas tu ta'alluq tanjizi qadim, tanjizi hadis mula. Mana ada proses-proses begitulah. Proses-proses mana daripada tak tahu kepada tahu, tak tahu kepada tahu dan sebagainya. Itulah yang ada pada manusia. Sedangkan ilmu pada Allah tidak. Itu sebabnya kalau kita belajar bab tauhid macam aqidatun najin dan sebagainya, di situ disebut ta'alluq ilmu. Apa makna ta'alluq ilmu itu? Menuntut talabus sifat amruz zain aniz zat, menuntut sifat satu pekerjaan tambahan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Menuntut talabus sifat amruz zain minaz zat, menuntut sifat satu pekerjaan yang lebih di atas zat Allah taala. Jadi sifat ilmu itu menuntut kepada perkara mengetahui. Pekerjaan lebih daripada Allah ialah mengetahui lah. Asalnya sifat ilmu itu duduk pada Allah. Dia tidak bercerai tanggai daripada Allah. Sifat ilmu. Apa pekerjaan tambahan dia? Iaitulah mengetahui. Inkishaf, dengan jalan terbuka, hijab dan sebagainya. Kita tak tahu benda-benda yang di sebalik hijab. Benda yang sebalik hijab ni Allah Ta'ala je tahu. Benda yang di sebalik hijab.
Dan benda-benda yang kita tak nampak dilihat, kita biasanya tidak tahu. Bila benda tu menzahirkan dirinya, baru kita tahu, oh ada benda ni. Nampak? Itulah beza ilmu kita dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu Allah Ta'ala itu bersifat qadim. Ilmu kita bersifat hadis. Ilmu Allah bersifat qadim, sedia. Sedangkan ilmu kita bersifat hadis, baharulah, ilmu baharu. Ilmu hadis nama dia. Baik. Jadi ataupun mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala dan asma-Nya Allah Ta'ala itu dengan dua cara. Pertama, dengan menidakkan atau menafikan mana-mana sifat Allah Ta'ala, seperti menafikan ilmunya Allah. Menafikan Allah Ta'ala. Cuma kena bezakan ya, ilmu manusia dengan ilmu Allah berbeza, macam saya tadi. Jadi manusia itu menafikan tadi, ilmu yang ada pada Allah Ta'ala dia nafikan, ilmu yang qadim yang ada pada Allah. Sedangkan kita ilmu baharu hadis. Kemudian kudrat ni Allah Ta'ala tu. Kudrat Allah Ta'ala, mana Allah Ta'ala itu berkuasa. Kuasa, kalau sebut dalam kitab Jawi kan, dia kata bila sebut kudrat wal iradat, ta'aluk keduanya dengan perkara mungkin. Al-qudratu wal iradatu muta'alliqani bil mumkinat. Kudrat ini ada ta'aluknya kepada segala mungkin. Apa benda mungkin? Benda baharulah hadis. Macam kita semualah. Jadi ta'aluk kudrat itu kepada perkara mungkin. Kita lah. Di mana kita tu ada proses kejadian kita. Ada proses kejadian kita. Daripada kecil menjadi besar, kemudian dewasa, dewasa dan sebagainya. Dan kita dibagi kekuasaan Allah Ta'ala. Kudrah, kita pun ada kudrah juga, tapi kudrah kita ghairu taksir, tidak memberi bekas. Sedangkan kudrah yang pada Allah taksir, memberi bekas. Ilmu kita punya kudrah, zahiriat nampak kita memotong. Zahiriat kita nampak kita memotong. Kita potong kayu, kita potong ikan, kita potong itu, kita potong ini dan sebagainya. Zahir nampak kita memotong. Hakikat siapa memotong? Allah yang memotong, bukan kita. Kenapa? Kerana kudrah kita tidak ada taksir, tidak ada memberi bekas. Sedangkan kudrah Allah itu yang memberi bekas. Zahiriat nampak kita melakukan, hakikatnya di sebaliknya bukan kita melakukan, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Kita meminjam kudrah dia, kita meminjam kekuasaan Allah Ta'ala bagi kepada kita kuasa, maka kita tak kuat. Mana kita pinjam kuasa dia lah. Bila Allah Ta'ala menarik kuasa itu, satu benda kita tak buat. Kita macam mayat lah, mayat berdiri terbaring macam tu. Sebab apa? Segala kekuasaan dah dia bagi, dia ambil balik Allah Ta'ala. Nyawa dah ditarik. Kalau sebelum ni kita tangan kita kuat boleh menumbuk orang, tangan kita kuat boleh menumbuk orang, tangan kita kuat boleh angkat itu, boleh angkat ni sebagainya, tangan kita kuat boleh menulis. Cuba Allah Ta'ala tarik nikmat tangan tadi, macam mana? Nak angkat pun tak boleh, nak nulis pun tak boleh. Tak? Nak makan pun tak boleh. Orang kena suapkan dalam mulut kita, orang suapkan dalam mulut. Sebab mana kekuasaan, sebab apa? Kuasa kita ni ghairu taksir, tidak memberi bekas. Nampak? Tu beza kudrah kita dengan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kudrah Allah itu bersifat qadim, sedia. Sedangkan kudrah kita adalah kudrah hadis, benda baru. Yang dibagi pinjaman sementara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Sebabnya kita jangan sombong dalam dunia ini. Jangan ego dalam dunia ni. Sekali saja Allah Ta'ala menarik nikmat itu, habis. Dah tahu apa, terbaring gitu kan. Tengoklah kalau kena stroke macam ni, terbaring kan. Tak tahu apa. Kena pula stroke badan. Ada orang kena stroke separuh badan, kiri kanan stroke, kalau apa terbaring kan. Baik. Dan lain-lain sifat yang dinyatakan dalam Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak?
Jadi barang siapa menafikan, menidakkan sifat-sifat ilmu, qudrah, iradat sebagainya, sifat-sifat qadim itu yang sedia yang ada Allah Taala tu, mana kita boleh menjadi kafir, keluar dari Islam. Sebabnya kita kena mengaji, belajar dan sebagainya, baru kita faham. Tak mengaji, tak belajar, tak faham. Baik, juga termasuk menafikan sifat dengan mengurangkan atau menghadkan kesubuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti orang mengaku Allah Taala bersifat ilmun, tetapi ilmunnya secara terhad, atau dia tidak mengetahui secara terperinci, atau menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Masya-Allah. Nauzubillah min zalik lah. Kita mengurangkan, menghadkan kesempurnaan Allah. Contoh Allah Taala bersifat ilmun. Dia kata ilmu Allah terbatas. Dia kata ilmu kita pula tak terbatas. Ilmu kita tak terbatas. Habis ilmu siapa terbatas? Allah, kata. Dia kata Allah pula ilmu terbatas. Ni juga boleh. Ataupun dia kata Allah Taala mengetahui sesuatu perkara, tapi tak semua dia tahu. Tak semua benda dia tahu. Sedangkan kita semua tahu benda. Ataupun dia kata dia mengetahui semua. Dia dah anggap dia pula sebagai Tuhan pula. Dia sebagai Tuhan. Sebab ada yang mengaku Tuhan, ada yang mengaku sebagai Tuhan. Pernah dengar kan ayah Pin kan? Ayah Pin kan pernah kan? Dia mengaku sebagai Tuhan. Dan pengikut dia pun kata dia Tuhan. Pengikut dia pun kata dia Tuhan. Pengikut dia pernah bermimpi ke apa benda, pergi ke langit. Sampai ke langit dia nampak ayah Pin tu dengan saiz badan besar, duduk atas langit. Itu kerajaan langit ni kan. Walaupun ayah Pin tu dah mati dah. Dia dah mati ke apa ayah Pin? Dah mati kan? Walaupun dia dah mati, tapi pengikut masih lagi ada pengikut dia yang tegar dengan dia, yang masih lagi menganggap dia ni sebagai Tuhan. Masih lagi menganggap dia. Disebabkan oleh kecetakan ilmu lah, kedangkalan ilmu dan sebagainya. Dia kata dia berjumpa ayah Pin di alam sebalik mata. Apa benda alam tu tak tahu lah. Alam sebalik mata. Lepas tu alam badrah, jumpa di alam badrah. Alam barzah, dia alam badrah. Benda alam badrah apa tak tahu. Dan kalau tuan-tuan tengok dia punya CD kan, dia punya video kan, ayah Pin dia mengaku dia ni mengasaskan agama, semua agama di dunia dia mengaku dia asaskan. Dia mengaku dia mengasaskan agama Hindu. Dia juga mengaku mengasaskan agama Kristian. Dia juga mengaku mengasaskan agama agama Islam pun dia mengaku juga, dia mengasaskan Islam. Semua dia mengaku. Itu sebab dia mengaku dia Tuhan. Sebab dia kata dia semua dia ilmu agama semua dia asaskan. Tak? Ada pula orang kata dia ni mengamalkan sihir. Bila amalkan sihir ni, orang senang tunduk dengan dia. Apa yang cakap dia, semua ikut. Walaupun tak betul pun ikut dia. Walaupun sebelum tu orang tu mempunyai kepercayaan yang bercanggah dengan ayah Pin, tapi bila dah kena sihir ayah Pin tu, dia pun mengakulah ayah Pin sebagai Tuhan. Ada juga orang pendapat itu. Wallahu alam lah, tak tahu kita. Dan biasanya orang mengaku Tuhan ni, biasanya dia nakkan populariti. Biasanya lah dia nakkan jadi popular. Bila dia jadi popular, tu dia mengaku dan sebagainya. Jadi popular dah dia. Ataupun orang yang nak nama, dia nak nama, maka dia mengaku dia Tuhan. Bila aku Tuhan, jadi ramailah orang pergi ikut dia. Baik. Yang kedua, dengan menetapkan mana-mana sifat kekurangan atau yang mustahil bagi Allah Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala dan Rasulnya menafikan sifat itu, seperti menyatakan bahawa Allah Ta'ala mempunyai anak. Seperti menyatakan Allah Ta'ala itu mempunyai anak. Mustahil Allah Ta'ala ada anak. Salah satu pada sifat yang wajib bagi Allah ialah
qiyamuhu ta'ala binafsih. Ada sifat 20 tu kan. Salah satu daripada sifat tu disebut qiyamuhu ta'ala binafsih. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Apa maksud berdiri dengan sendirinya? Ai la yahtaju ila mahallin wala mukhassisin. Tidak berhajat kepada zat sebab dia zat. La yahtalu ila mahallin, tidak berhajat kepada zat. Sebab apa? Dia sendiri zat. Wala mukhassisin, dan tidak berhajat kepada Tuhan yang menjadikan. Sebab apa? Dia Tuhan. Dia sendiri Tuhan. Apa nak berhajat dengan Tuhan yang lain? Kalau berhajat pada Tuhan yang lain, sudah tentu siapa pula Tuhan yang menciptakan Tuhan tadi? Contohlah kalau Allah Ta'ala ni ada yang menjadikan, kan? Maka siapa pula yang menjadikan Tuhan tadi? Yang mencipta Allah tu, Tuhan yang pertama ni kan? Kemudian siapa pula menjadi Tuhan yang kedua tu, mencipta Tuhan yang pertama tadi? Kemudian Tuhan yang kedua pula, siapa pula menciptakan dia? Maka terjadinya Tuhan yang kedua. Tentu ada Tuhan ketiga pula. Mencipta di atas mencipta kan? Mesti ada persoalan begitu. Itu sebab Allah Ta'ala tu tidak ada pencipta yang mencipta dia. Sebab apa? Dia terjadi dengan sendirinya. Allah Ta'ala itu bersifat sedia dan baqa. Sedia mana qadim itu sedia lah. Baqa mana kekal. Qadim mana sedia. Mana sedia itu tiada awal kepada wujud Allah. Kemudian Allah Ta'ala bersifat baqa, kekal. Mana kekal? Tidak ada pengakhiran kepada wujud Allah. Tidak ada akhir dia pada wujud dia. Sebab kalau ada akhir pada wujud Allah, sama macam kita ada akhir. Pengakhiran pada wujud kita. Mati kan? Dan kita pula ada permulaan kepada wujud kita. Sebelum ada kita, siapa ada? Mak ayah kita. Sebelum mak ayah kita, siapa ada? Atuk nenek moyang kita. Sebelum dia, ada lagi kan? Ada lah. Sampailah kepada Nabi Adam alaihissalam lah. Macam tu. Sedangkan Allah Ta'ala tidak begitu. Kalau Allah Ta'ala begitu, samalah seperti makhluk. Samalah seperti makhluk. Macam tu. Okay. Kemudian Allah Ta'ala juga bersifat kalam. Apa maksud kalam? Kalam maknanya berkata-kata. Maksud berkata-kata itu, kalam ialah Allah Ta'ala berkata itu laisa biharfin wala bisautin. Tidak ada suara dan tiada huruf. Tak ada suara dan tak ada huruf. Itu kalam yang ada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkalam, tapi tiada suara, tiada huruf. Okay. Cuma walaupun tidak ada suara dan tidak ada huruf, tetap juga tidak sama seperti makhluk-makhluk lain dunia ini. Walaupun ada makhluk lain dunia ini, tidak ada suara, tidak ada huruf bila berkalam. Kan? Contohnya binatang-binatang ke, kadang binatang tu dia berkalam sama dia. Binatang tu kadang dia bercakap-cakap sesama dia. Okay? Dia faham bahasa dia. Mana dia pun berkalam juga. Kadang dia senyap dia, tapi dia berkalam dengan kawan, dia bagi syarat dengan kawan dia. Faham tak? Tapi Allah Ta'ala bukan begitu. Walaupun ada makhluk ini yang berkalam tanpa huruf, tanpa suara. Allah Ta'ala pun Allah Ta'ala juga tiada berkalam dengan suara dan tiada huruf. Tetapi kalam pada Allah Ta'ala itu qadim. Sedangkan kalam pada makhluk hadis, benda baru. Benda baru. Walaupun ada benda dunia ni, dia berkalam. Yang kita tak dengar pun suara dia bercakap. Binatang-binatang yang kecil-kecil, bila serangga tu, kadang bercakap sama dia. Binatang kecil-kecil yang melata di atas bumi, semut-semut, dia cakap sama dia. Betul tak? Kamu pernah dengar Nabi Sulaiman tu, ketika Nabi Sulaiman sampai kepada lembah semut, sampai lembah semut, Nabi Sulaiman terdengar semut, raja semut cakap kepada tentera-tentera semut, pengikut-pengikutnya, hendaklah kamu masuk ke dalam lubang. Sebab apa? Sebentar lagi Raja Sulaiman dengan bala tenteranya akan lalu di kawasan ini. Dikata kamu akan dipijak oleh Raja Sulaiman dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman dengar. Mana?
Semaknanya binatang-binatang tu berkalam sama dia. Laisa biharfin wala bisautin, tiada huruf, tiada suara. Tetapi tetap tidak sama dengan kalam Allah, walaupun kalam Allah Ta'ala tiada huruf dan tiada suara. Boleh? Menung ya. Faham tak? Okey, insya-Allah. Baik, seterusnya mengingkari dan mencela Rasulullah SAW ataupun kerasulannya. Tadi takbir kan? Takbir lagi. Yang kedua, dengan menetapkan mana-mana sifat kekurangan atau mustahil bagi Allah Ta'ala, sedangkan Allah SWT dan Rasulnya menafikan sifat itu, seperti menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu punya anak, sedangkan Allah Ta'ala tiada anak. Lam yalid wa lam yulad. Kan tuan-tuan biasa baca surah Ikhlas tu, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata ulama Allah Ta'ala tu ahad, esa. Allahus samad, Allah tempat penumpuan segala makhluk. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan, dan tiada sekutu bagi Allah. Tiada sekutu bagi Allah Ta'ala. Itu dalil yang paling mudah lah. Allah Ta'ala itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sebab kalau beranak dan diperanakkan sama macam makhluk, perlu beranak. Ada golongan-golongan tertentu ni mendakwa, contohnya malaikat. Dia kata malaikat ni ialah anak perempuan Allah. Kemudian ada pula golongan Kristian juga mendakwa Nabi Isa itu ialah anak Allah. Maryam itu isteri Allah. Kan? Faham-fahaman dalam mazhab Kristian lah, orang Kristian ni. Sedangkan Allah Ta'ala tidak begitu. Soalnya Allah Ta'ala itu mengantuk, ni mustahil bagi Allah. Allah Ta'ala tidur, lalai, mati dan sebagainya. Jadi pada siapa yang menyatakan begitu, maka dia boleh murtad, keluar dari Islam. Mereka menyatakan Allah Ta'ala mengantuk lah, dia kata Allah Ta'ala lalai lah, Allah Ta'ala terlupa lah, Allah Ta'ala bingung lah, mabuk ke, sebagainya kan. Allah Ta'ala pitam ke, ini mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga orang mengaku Allah Ta'ala, begitu juga orang mengaku bersifat seperti Allah Ta'ala, seperti Allah Ta'ala, maka kafirlah orang yang berkata begitu, dan kafir juga orang yang percayainya. Jadi kepada siapa yang berkata begitu, yang macam kat atas tadi, maka orang yang bercakapnya kafir, dan orang mendengar pun dan taat dia cakap tu pun jadi kafir lah, kalau kita patuh dan taat. So kita mana kena, kalau dengar macam tu, kita kena berhujah lah dengan dia, berdakwah lah dengan dia kan, berdakwah dengan dia, minta supaya istighfar kan, bertaubat kembali pada Allah Ta'ala semula, ataupun buatlah aduan lah kepada pihak berkuasa dan sebagainya. Ni orang ni fahaman dia tak betul lah, taklah buat tindakan dan sebagainya. Tidak, nanti dia akan berkembang ni. Dia mana-mana sesuatu benda yang batil, kita diamkan batil itu, dia boleh mengebak. Bila dah mengebak, jadi benda yang batil, orang dah anggap dia benda tu tak batil lagi. Satu benda yang batil, bila kita diamkan batil itu, kita tak ada ambil tindakan apa-apa, kemudian batil itu berkembang, suatu hari nanti orang akan menganggap benda batil itu benda hak, benda benar. Sebab apa? Tiada tindakan daripada pihak yang berwajib, ataupun kita sendirilah diam dia, tak tahu apa-apa, dia lentak tau. Nampak? Jadi kemungkinan suatu hari nanti, mungkin kadang kita mungkin tak terpengaruh, mungkin anak kita terpengaruh, mungkin cucu kita terpengaruh, mungkin isteri kita terpengaruh, mungkin suami kita terpengaruh dan sebagainya. Sebab apa? Benda batil itu dibiarkan begitu je. Sebabnya mana-mana benda batil, kita tahu benda itu batil, kita kena ambil lah tindakan apa-apa yang patut kita tindakan. Jangan diam je tu. Sebab apa? Bila berketusan itu, satu hari nanti orang akan menganggap benda itu bukan lagi batil. Benda itu benda yang sahih. Sebab apa? Tiada apa-apa tindakan daripada kita. Seterusnya,
Yang keempat, mengingkari atau mencela Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam atau kerasulannya baginda Rasulullah, iaitu perkataan dan perbuatan etikat yang menafikan atau mencela kerasulan dan peribadi orang yang menjadi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau mengingkari apa-apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah, seperti tentang kebangkitan selepas kematian. Nabi bercerita tentang alam barzah, alam kubur, alam akhirat, alam mahsyar, hisab, mizan, timbangan, sirat, titian siratul mustaqim, syurga, neraka, dan lain-lain lagi daripada perkara-perkara gaib. Maknanya dia tak percaya Nabi cerita macam tu. Ini bohong lah, kata. Ada ke mana Muhammad cerita macam tu? Tak ada lah. Ada ke hari kebangkitan? Tak ada lah. Mustahil kalau orang tu dah mati akan hidup semula. Mustahil orang ni dah hancur badannya dalam tanah, dah rosak, dah bersebati dengan tanah, tulang-tulang pun kau cari pun tak jumpa, dah hancur. Mustahil ada hari kebangkitan. Mustahil adanya hari kebangkitan. Mustahil ke hari kebangkitan? Tak mustahil. Dalam ayat Quran berada mata sebut kan, berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim ni. Nabi Ibrahim kata kepada Allah, ya Allah, betulkah ada hari kebangkitan? Betulkah ada hari kebangkitan? Wahai Allah, Allah Ta'ala, Ibrahim berdalil dengan Allah. Kan? Maka Allah Ta'ala kata, adakah engkau tidak yakin, masih ragu-ragu, wahai Ibrahim? Bukan apa, aku tak ragu-ragu, supaya hati aku menjadi tenang, supaya hati menjadi tenang. Maka Allah Ta'ala kata, ambillah 4 ekor burung. Ini sebut dalam Quran. Ambillah 4 ekor burung. Lepas tu potonglah burung itu, cincang, campur adukan burung itu. Lepas tu letak dia punya kepala burung itu kepada 4 buah gunung. 4 buah gunung, letak pada 4 buah gunung. Ambillah burung, tak kisahlah burung apa. Ayam pun jenis burung juga lah. Ayam ke, dia mana dia boleh terbang. Benda yang boleh terbang ni, burung betul ke, burung elang ke apa, jadi boleh terbang. Jadi dipotong, cincang, lumat-lumat dan sebagainya. Tapi kepala tu tak dihancurkan. Kepala tu yang kena letak pada 4 gunung yang bahasa. Maka Allah Ta'ala kata, serulah wahai Ibrahim, kan, burung-burung tadi akan tubuh badannya kepada kepala-kepala itu. Serulah. Maka dia akan pergi dengan cepat mencari kepala dia, batang tubuh dia semula. Kan? Itu sebut dalam Quran kan. Saya tak ingat ayat apa, ada ayat tu. Jadi maknanya kebangkitan ni, benda ni sangat mudah bagi Allah. Kalau Allah Ta'ala mencipta bumi ni, dunia ni mudah kali pertama, sudah tentu kali kedua lagi mudah bagi dia. Contohlah kalau kita buat rumah, kali pertama kita buat rumah, kita tak ada kemahiran apa-apa. Main tengok dalam YouTube je kan, macam mana buat rumah kan. Macam ni apa, kalau gaul simen tu macam ni, pasang tingkap tu macam ni, pasang tu pasang ni macam ni, pasang atap macam ni. Jadi kali pertama kita buat tu memang sengit-bengit lah rumah kita buat tu. Sengit-bengit lah. Mungkin kalau tolak pun gobah lah, runtuh lah rumah tu kan. Kali pertama buat memang susah. Cuba buat kali kedua, kali ketiga, keempat, mudah tak? Mudah. Kita dah tahu dah, kita dah belajar pengalaman itu. Itu ingat dengan alam ini. Kali pertama Allah Ta'ala mencipta alam mudah bagi Allah, apalagi kali kedua lagi mudah bagi Allah. Nampak? Kat situ boleh kita ambil pengajaran iktibar kan, mana mudah bagi Allah Ta'ala. Ini manusia, tuan-tuan tengoklah manusia ni. Walaupun manusia ni mempunyai tangan, mempunyai kaki, masing-masing ada tangan kaki, tapi muka berbeza, muka lain-lain.
Susah nak cari orang muka sama boleh, orang cari muka sama ni. Tapi payahlah kita nak cari. Mungkin dalam 1000 mungkin 1000 ke mungkin ada seorang yang muka sama dah. Yang kadang-kadang kita nampak, rasa imam tu. Tengok-tengok, orang lain. Ataupun mungkin dia nampak imam, nampak macam imam itu ke pekan itu. Bila pula ada pergi pekan ni dah. Bukan imam ke itu. Botol dia nampak tersembunyi cik imam. Kan? Macam je cik imam. Tapi bukan imam, orang lain. Yang mirip lah rupa dia. Tapi serupa. Kan? Nak cari muka yang sama tu susah lah. Ada juga muka sama. Cuma dalam kaedah yang paling mudah, Malaysia ni kalau kita nak tahu perbezaannya melalui cap jari kan. Cap jari. Dengan cap jari itulah orang dapat membezakan antara orang lain. Itulah mahanya cap jari ni. Cap jari itu sebab cap jari kita ni yang rosak. Cap jari itu kan. Bila rosak cap jari itu kan besar. Zaman sekarang pun orang pakai komputer, orang pakai untuk password untuk kita handset kan. Dulu password untuk handset ni dia letak nombor password je. Sekarang ni dia punya security dia bukan password saja, nombor password, malahan cop jari pun boleh jadikan password. Lepas tu muka kita pun boleh jadikan password lah. Walaupun mungkin orang tahu nombor password kita, tapi bila letak handset tu kat muka kita, lain pun kau imam ni dah kata. Kau lain, jadi dia tak boleh buka handset tu. Dia tak boleh buka. Faham kan? Macam tu. Banyak sekarang handset pakai macam tu. Dia punya keselamatan dia. Nampak? Kat situ orang boleh beza kan. Mana peranan kita punya cap jari tu, kita boleh buka handset kita. Mana kalau orang lain nak buka, dia tak boleh. Mesti jari kita je. Kecuali dia potong jari kita. Kan? Dia ambil handset kita, dia curi, dia nak buka, tak boleh. Malam tu dia pergi jumpa imam. Imam tengah tidur. Potong jari imam. Contohlah. Janganlah. Okay. Dia ambil, dia letak kat situ kan. Kan banyak dalam filem kan gitu kan. Dalam movie kan macam tu. Orang tu tak boleh buka. Yang boleh buka tu jaga yang pintu tu. Jaga pintu je boleh buka. Dia buka tak boleh. Lah ni pelasah jaga tu. Jaga tu dah kiok macam tu. Dia ambil potong jari jaga tu. Letak kat thumbprint kan. Jadi pintu pun boleh buka. Masya Allah. Teknologi ya. Macam tu lah. Baik InsyaAllah. Kita sambung lagi. Begitu juga mengingkari Al-Quran. Begitu juga mengingkari Quran. Dan apa cara sekalipun kerana Quran itu disampaikan oleh Rasulullah SAW bahawa ia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga mengingkari hukum yang sabit menurut nas Quran dan sunnah Rasulullah yang diketahui oleh setiap orang Islam, seperti wajibnya solat. Wajibnya solat, jadi dia menafikan solat. Dia kata tak payah solat lah, kita berniat je lah. Kan ada orang yang kata ada kan ajaran-ajaran gitu kan. Buat apa nak solat-solat ni? Buat masa solat. Sekarang ni zaman teknologi, buat apa nak solat? Jadi niat je lah. Niat saja, penting niat. Okey, niat solat lah dah. Okey, dah solat dah tu. Jangan niat. Macam tu. Kalau nikah pun, contohnya nikah batin. Dia menikah macam tu je. Dia kata dia niat dia nikah dengan seorang tu. Wali tak ada. Kan? Penolong pendaftar nikah tak ada, imam pun tak ada. Dia nikah macam tu je, nikah batin. Tak ada ajaran macam tu. Pernah tengok tak yang kata ajaran Guru Yahya? Pernah dulu kan? Ada kan? Guru Yahya kan? Pernah ada drama kan? Saya tak ingat tahun bila tu. Kan? Guru Yahya itu sesat tu. Ajaran sesat. Dia mengamalkan nikah batin itu. Nikah batin. Tak perlu ada wali lah. Dia nikahkan diri dia sendiri dengan perempuan itu. Walaupun bini orang sekalipun. Mana? Nikah internet tu dah sekarang kan ni dah dihulkan. Dah dihulkan lah. Sebab ada bantahan.
nikah internet. Sebab itu nikah internet itu sebab alasannya darurat. Sebabkan darurat lah. Sebabkan COVID ni, maka tu yang ada nikah apa tu? Internet tu. Nikah online tu kan? Nikah online. Tapi sekarang ni dah dihulkan lah. Dah dihulkan kan. Sebab kita takut nanti ada isu-isu lain lah yang timbul. Sebab ya dalam internet tu kadang mungkin orang ni rupa sama tapi sebenarnya kekatnya orang lain, boleh jadi penipu. Sebab benda dalam teknologi ni dia boleh duplicate je orang lain, tapi nampak muka macam sama, sebenarnya orang di sebalik skrin tu kita tak tahu siapa. Kan, mungkin orang lain. Jadi timbul kepada keraguan-keraguan begitulah. Itu yang dihulkan sekarang ini. Macam tu. Faham kan? Baik, seterusnya kemudian puasa, zakat, haji, halal, haram. Kalau seandainya benda tu dah putus dalam hukum syarak, benda tu halal, benda tu haram, mana kita tetap menyatakan benda tu halal. Kalau halal, haram tetap haram. Okey. Kalau tak jelas halal haram, maka namanya syubhat. Bukan bersubhat lain. Subhah dengan bersubhat lain. Bersubhat tu maknanya orang berpakat lah. Macam pakat untuk membuat benda tak elok, tu nama bersubhat. Mana kita diam, benda tu maksiat, kita tahu. Contohlah rumah kita ada benda maksiat, kita duduk diam macam tu je, itu bersubhat lah tu. Saya tak nak subhat sama kan. Satu lagi syubhah. Syubhah ni kesamaran antara halal dengan haram. Tidak ada satu nas yang jelas benda ni halal ke benda ni haram. Itu dikatakan benda yang syubhah. Benda-benda itu walaupun mungkin kita boleh katakan dia halal, dalam konteks Islam ini sebaiknya kita jauhkan benda-benda yang tak jelas. Cari sumber-sumber yang jelas, barulah kita amalkan. Baik, kemudian malaikat mengingkari perkara-perkara yang diketahui oleh orang berilmu sahaja, maka dimaafkan kerana jahilnya, tetapi tiada maaf lagi setelah diberitahu. Kalau satu benda tu kita jahil hukum hakam dia, kita tak tahu pun, jadi dimaafkanlah. Tapi bila dah tahu, tak boleh kita teruskan. Contohnya pernikahan tu tak sah. Sebab apa? Pernikahan tu contohnya yang menjadi wali masa tu ialah ayah angkat dia. Ayah angkat tidak boleh menjadi wali kepada perempuan yang nak berkahwin. Pernah ada satu kes tuan-tuan, sepasang ni suami isteri ni, dia dah anak 3 orang, anak dah 3 dah. Tak satu hari tak macam mana dia orang ni dapat kesan, yang suami perempuan ni dapat kesan bahawa ayah budak perempuan ni masih hidup lagi masa tu, masih hidup. Waktu pernikahan itu dijalankan dulu, sebelum waktu mereka nikah, yang jadi wali ayah angkat dia. Menjadi wali ayah angkat dia. Ayah angkat dia pula diam je. Dia mengakulah dia sebagai ayah dia. Mengaku sebagai ayah dia. Kalau ikut dia sebagai hukum, tak boleh. Dia ayah angkat mana boleh jadi wali. Dia mesti ayah kandung. Wali mujbir, ayah kandung, datuk. Kalau tak ada ayah, tak ada datuk, jatuh pada adik-beradik. Adik-beradik ibu sebapa, adik-beradik sebapa. Kemudian anak kepada adik-beradik. Kalau seandainya adik-beradik itu meninggal, dah tak ada, anak dia pula. Itu anak atas anak. Kalau tak ada, baru beripak saudara. Tiba-tiba ayah angkat mengaku dia sebagai wali. Mana sah perkahwinan itu? Jadi benda tu berlanjutan sehinggalah pasangan tu dah 3 orang anak lah. Baru mereka dapat tahu bahawa nikah dulu tidak sah menggunakan wali hakim. Wali pak saudara lah. Wali ayah angkat. Dan masa tu, masa mereka menikah tu, masa tu ayah dia masih hidup lagi.
masih hidup lagi. Mereka dapat tahu lah yang masih hidup di Terengganu tu silap. Tapi orang tu nikah kat sini lah. Gitu. Jadi itulah dia minta supaya difarakkan pernikahan tu, kenalah farak. Pergi mahkamah, farakkan pernikahan. Dah farakkan pernikahan, mohon semula nikah semula dengan wali yang betul. Nikah semula dengan wali betul. Pakailah wali betul. Siapa wali betul? Dia wali dia ke? Kan mungkin ayah dia dah meninggal, pakai dia wali dia. Ataupun mungkin wali hakim dan sebagainya. Kalau betul-betul tak ada wali dah meninggal, dah tak ada dah wali dia. Waktu kahwin dulu wali tu ada. Sekarang ni wali tu pun dah tak ada dah. Ayah angkat pun dah tak ada dah. Yalah. Wali ni mestilah orang yang betul-betul sah. Tak boleh. Anak tasawuf tak dia kena pakai wali hakim. Ada beberapa kategori pakai wali hakim. Anak tak sataraf. Kemudian wali enggan. Wali ada tapi wali enggan menjadi wali. Sebab apa enggan menjadi wali adalah sebab-sebab tertentu. Contohnya mungkin dia bercerai mak ayah dia. Dia orang ni pernah bercerai. Dah bercerai, jadi yang ayah ni dah tak ambil tahulah. Sebab dah bercerai dengan mak. Anak nak menikah ni. Jadi ayah ni dia dapat dicari ayah tu tapi dia tak tahu lah. Dia buat bangang dia. Lantaklah kau nak kahwin ke? Nak kahwin sudah, lantak. Saya tak nak beritahu dia tu. Sebab apa dia dah bercerai mak dia. Wali enggan lah. Baik, seterusnya tuan-tuan, sikit lagi. Isyak berapa? Habis dah? Cukup? Sikit lagi bawah ni ya. Antara perkara-perkara kufur dan syirik ialah seseorang yang berazam untuk jadi kafir dan syirik sama ada dalam masa yang dekat atau jauh, atau menginginkan dengan lidahnya dan hatinya untuk menjadi kafir, walaupun dengan perkara yang mustahil pada akal, maka dia menjadi kafir ketika itu juga. Apa tak? Antara perkara kufur dan syirik ialah seorang yang berazam, nampak? Dia berazam menjadi kafir atau syirik sama ada dalam masa yang jauh atau dekat, atau menginginkan dengan lidahnya atau dengan hatinya untuk jadi kafir, walaupun dalam perkara yang mustahil pada akal, maka dia menjadi kafir ketika itu juga. Nampak? Walaupun dia belum jelas kafir tapi tidak ada azam. Atau secara ingkar dan bersenda-senda seperti beriktikad dengan qadimnya alam. Dia kata alam qadim, sedangkan alam hadis. Alam benda baru. Qadim ni benda sedia. Lawan daripada hadis. Atau menafikan apa yang wajib bagi Allah dengan ijma' ulama. Dia menafikan sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Dan diketahui oleh umat Islam, umum umat Islam, seperti menafikan ilmu Allah Ta'ala atau menyatakan ilmu Allah Ta'ala itu terbatas. Ataupun ilmu Allah Ta'ala ni perlu pada usaha, tadilah muktasab. Sedangkan ilmu Allah Ta'ala tidak perlu kepada usaha. Dan ilmu Allah Ta'ala ni tidak didahului oleh jahil. Kita didahului oleh jahil. Lahir kita ke dunia, adakah kita lahir je alim? Tak? Tak ada kan? Lahir je alim, dah tahu semua hukum hakam, semua dah tahu dah. Tak payah belajar dah tahu dah. Dia boleh keluarkan fatwa. Kecil lagi dah keluarkan fatwa. Merah lagi tuan-tuan, dah keluarkan fatwa, dia dah alim dah. Ada ke macam tu? Tak ada. Tak ada dongar kan? Tak ada dongar. Mesti dia kena tahap-tahap daripada kepada masuk sekolah dulu, sekolah rendah, sekolah menengah kan. Lepas tu belajar ke, masuk pondok, masuk universiti kan. Dah alim, pergi mengaji. Kalau kita ni biasanya mengaji Azhar lah. Mengaji Azhar, mengaji Maroko ke, mengaji apa kata Jordan kan. Di mana ambil pengurusan dalam bidang syariah lah. Pengurusan dalam bidang syariah, usul fiqh sebagainya kan. Belajarlah tafsir ke, hafal ke, hadis ke, mengaji di Pakistan dan sebagainya. Kan banyak tempat-tempat mengaji. Balik jadi alim. Barulah boleh kita keluarkan fatwa. Barulah layak kealiman kita tu.
Ini tak mengaji apa-apa, duduk rumah yang mengaji pun tak ada. Tapi ngaku alim ulama. Ngaku alim ulama. Tapi sekolah pun tidak, ngaji malas duduk je tu. Satu kitab ke rumah pun tak ada. Apa kitab ke rumah ke ada? Tak ada benda kitab tu. Biasanya kalau orang tu seorang ulama, biasanya ke rumah kan penuh kitab itu. Tafsir, hadis, fiqh, tauhid, kan usuluddin. Semua ada, kitab Jawi ada, kitab Arab ada, kitab tu, kitab macam-macam kitab ada, ke rumah dia. Boleh kita katakan dia alim. Dan bukan hanya sekadar kitab, boleh baca pula. Kalau hanya sekadar kitab rumah bergerak-gerak, bertingkat-tingkat kitab kat rumah, tapi baca tak boleh. Baca pun tak boleh. Kitab banyak berderet-deret kat rumah tu, tapi suruh baca tak boleh. Macam mana kita nak kata dia alim? Mestilah dia boleh membaca kitab itu, mengulas kitab, mengupas dia dan sebagainya. Boleh kita dia alim. Ni satu benda pun tak ada, kata alim. Jangan. Sekadar itulah bincang kita. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Insya-Allah. Ada soalan tuan-tuan? Bisa tutup. Tak ada. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa yaqinan sariqa wa lam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsiran wa siyana fatai alim. Nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala bil arifin. Allahumma faqana bidin, Allahumma faqana bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'sum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim.